Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu percaya kertas modul AdMath tu, helaian tu, dalam bab 4 tu, indeks, cert dan log ada bersama kamu. Jadi cikgu sambung balik yang kalau awak tengok balik modul tu hari tu kita sambung dekat sini. Kita kena sambung dekat hukum cert. Okey, hukum cert. Cert tu apa? Kan cikgu kata cert tu samalah macam ni. Kalau sebelum ni kita panggil punca kuasa, tapi dalam AdMath kita panggil cert. Okey, mari kita fahamkan dengan lebih detail. Cert ni cara nak sebut dia, kita isi sebut yang dalam dulu, A dulu. Jadi cert A peringkat N. Okey, kalau cikgu bagi contoh, kalau ada nombor kita sebut 4 dulu. Okey, 4 dulu. Cert 4 peringkat 3. Okey, kalau macam ni cert 10 peringkat 6. Nombor tu kita panggil peringkat, nombor kat luar tu. Okey, baik. Itu cert. Dan kita fahamkan lagi apa maksud cert. Cert nombor dalam bentuk punca kuasa, atau kita panggil radikal. Nombor dalam bentuk radikal. Radikal tu apa? Nak fahamkan radikal tu adalah punca kuasa. Tu kita panggil istilah, tak panggil punca kuasa, panggil radikal pula. Okey, contohnya macam ni lah. Radikal 5. Cert 5. Cert 5 peringkat 2. Macam ni. Ada nampak punca kuasa ni kita panggil radikal jugalah. Okey. Tak boleh dipermudahkan. Contohnya, nanti cikgu bagi contoh lah. Okey. Kalau macam ni, yang ni kita boleh permudahkan lagi kalau tekan kalkulator. Okey, cert 25 peringkat 2 kita akan dapat 5. Ini maksudnya kita boleh permudahkan. Kalau cert 3, kalau awak tekan kalkulator, dia tak akan dapat nombor integer. Dia akan dapat nombor perpuluhan. 1.73 panjang ni. Okey, ada lagi. So, yang tak boleh dipermudahkan, maka kita panggil dia cert. Yang ini bukan cert. Okey, sebab dia boleh dipermudahkan. So, cert tidak boleh dipermudahkan. Okey, dan dia dalam bentuk radikal. Okey. Seterusnya, nombor perpuluhan yang tidak terhingga dan tidak berulang. Contoh kalau cert 3 tadi kan banyak kan, dan nombor-nombor itu dia kita panggil dia apa ya, nombor yang tidak terhingga, sebab dia infinity, banyak dan tidak berulang. Tengok nombor dia kan lain-lain ni. Dia tidak berulang. Ada nombor yang berulang macam ni, 1.73, 73, 73, 73, sampai besok pun tak habis 73-nya. So ini adalah nombor yang berulang. Nombor yang berulang, walaupun dia infinity, dia nombor dia tak terhingga. Banyak kan, 73, 73, 73, tapi dia berulang-ulang. So kalau dia berulang-ulang, dia bukan cert. Yang ini dia infinity, tak terhingga, tapi dia tidak berulang-ulang. Okey. Jadi fahamkan cert tadi. Cert tadi dia tak boleh dipermudahkan. Dan apabila dapat nombor yang tidak terhingga, nombor itu tidak berulang-ulang. So, dia panggil cert. Contohnya macam ni. Dia tak terhingga, dia banyak. Tetapi nombor yang belakang tu tidak berulang-ulang lain-lain kan. So, dia cert lah. Nombor yang tak nisbah. Apa pula nombor yang tak nisbah? Cikgu bagi contoh Nombor yang tak nisbah tu maksudnya, kalau macam ni lah. Kalau 0.4, kita tekan kalkulator, kita dapat dia 2/5. Maksudnya kita boleh tukar kepada bentuk nisbah. Yang tu nama dia bentuk nisbah. Bentuk nisbah. Kalau bentuk tak nisbah macam ni lah. Okey. Nombor tu bila kita tekan shift ABC, okey, bila kita tekan shift ABC, dia tak keluar kepada pecahan. So dia nombor tak nisbah. Okey, boleh.
3.75. Okey, macam ni. 3.75. Kalau kita tekan kalkulator, kita buat 3.75, lepas tu kita sama dengan, lepas tu kita shift ABC, kita dapat dia 15/4. So, ini adalah nombor nisbah. Nombor tak nisbah, bila dia bagi nombor infinity, lepas tu kita tekan-tekan tak boleh nak tukar kepada pecahan. So, dia nombor tak nisbah. So, nak cakap, set ni ada 3 benda penting. Dia tak boleh dipermudahkan. Dia tak boleh dipermudahkan. Dianya nombor yang tak terhingga dan tidak berulang-ulang, dan dia tidak boleh tukar kepada bentuk nisbah. Manakala bukan set, dia kontra lah. Pertama, dia boleh dipermudahkan macam ni. Nombor radikalnya. Nombor radikal tu maksud apa? Punca kuasa dia lah. Okey. Dia boleh dipermudahkan. Dan nombor dia tak terhingga tetapi dia berulang-ulang. Nampak? 56, 56, 56, 56. Okey. Dia kontra daripada atas. Atas kata tak boleh berulang. Ni berulang-ulang. Dan dia boleh tukar kepada bentuk nisbah. Contoh tadilah 3.75. Tukar kepada bentuk nisbah, dia akan dapat 15/4. Yang ni boleh take note lah. Ni adalah nombor nisbah. Boleh tambahkan sikit lagi. Okey, boleh. Ni pengenalan. Mari kita jawab soalan. Jawab soalannya. Sekejap cikgu cari. Okey, manakah dia? Adakah ini? Oh, gambar kuih pula ya. Okey, alright. Okey, mari kita jawab. Ni pada helaian yang berikutnya. Kita cek. Nisbah ke tak nisbah? Apa set ke bukan set? Ini bagi contoh. Kenapa dia set? Okey. Nombor dia tak boleh dipermudahkan. Memang set 3. Memang tak boleh dipermudahkan. 3 memang jadi 3. Dan bila 3 tekan kalkulator, kita akan dapat nombor dia tidak terhingga tetapi tak ada berulang pun. Maka kalau dia tidak berulang, maka dia adalah set. Manakala yang bawah 1/4. Dia boleh dipermudahkan. 4 jadi macam bila tekan kalkulator dia akan dapat lah. Maknanya kita boleh settlekan. Boleh disimplify. Boleh dipermudahkan. Okey, dan kita nampak nombor tu dia macam nombor yang tetap kan. Kalau kosong, dia tidak berulang-ulang, tidak infinity. Maka dia adalah bukan set. Okey, yang ini set 11. Dia memang tak boleh dipermudahkan. Okey, dekat kalkulator pun nanti dia akan keluar macam tu. Kalau awak tekan shift set, shift punca kuasa, tekan 11. Nanti dekat kalkulator dia keluar benda ni. Okey, 2.22390. So, nombor yang tidak terhingga dan tidak berulang, maka dia adalah set. Okey, set dia nombor yang banyak, dia tak berulang-ulang. Itulah set. Okey, yang ni, bila tekan kalkulator, dia dapat 3. Maksudnya dia boleh diselesaikan. Okey, bila dia boleh diselesaikan, dia adalah, awak tulis tahu jawapan dia dekat modul tu. Bukan set. Manakala yang ini, bila tekan kalkulator, dia akan dapat 1.2457. Mari kita tengok nilai ni. Dia tidak terhingga. Lepas tu dia tidak berulang. Maka dia adalah set. Set lah sebab dia tidak berulang. Sekejap nak tulis bukan pula. Set. Dia set set sebab nombor dia tu tidak berulang-ulang. Okey. Cuma nanti cikgu tunjuk macam mana nak buat kalkulator tu dengan kalkulator dapat 3 tu. Okey, cikgu ajar macam mana nak tekan kalkulator ni. Set 53. Okey. Cikgu ajar sekejap. Cikgu buka kamera. Sekejap ya. Bagi awak tahu macam mana nak sekejap cikgu
Macam tu kan dia. Okey, alright. Okey, macam ni cara dia. Okey, awak tekan sebab dia punca kuasa 5 kan. Okey, tekan nombor 5 dulu. Okey, lepas tu awak tekan shift, blur sikit Awak tekan shift. Lepas tu awak tekan ni. Nampak ni punca kuasa ni dekat atas dia ni. Dekat perkataan hex tu. Kan ada punca kuasa, awak tekan ni. Tekan tadi berapa? 3 dalam dia kan. Ni lah maksud dia punca kuasa 5. Sebab tu mana kalkulator sama dengan. So dapatlah 1, 2, 4, 5. Inilah jawapan dia. Okey. Kalau punca kuasa 6, 3. Okey, tekan nombor 6 dulu. Punca. Maksudnya ni punca kuasa 6. Tekan hex. Okey, dalam dia 3. So ini kalau punca kuasa 6. Itulah cikgu nak terangkan Tekan nombor punca kuasa, shift, lepas tu tekan ni. Okey. Okey, alright. Cikgu tutup dulu. Okey, cikgu patah balik. Mana tadi? Dah hilang dah. Okey, sekejap. Mana jawapan tadi? Sudah kehilangan ya? Sekejap ya. Sudah hilang. Tak apalah. Tadi dah dapat dah dapatlah jawapannya tu. Okey, alright. Seterusnya ni dah settle. Awak ambil balik jawapan tadi. Yang ni pula, tentukan sama ada cert atau bukan. Okey, mari kita lihat. Kita tekanlah kalkulator. Shift, kalau ni senang je kan. Shift punca kuasa 2 tu dengan 1, 2, 5, nanti kita akan dapat 5. So kalau dia boleh dipermudahkan, maka dia adalah bukan. Tulis jawapan bukan cert kerana tunjuklah 1, 2, 5 dipermudahkan, jawapannya adalah 5. Bukan cert sebab dia boleh dipermudahkan. Kalau cert 15, kita akan dapat jawapan dia 2.4662, tidak terhingga. Maka dia ni tak boleh dipermudahkan sebab bila tekan dapat perpuluhan, dia adalah cert. Kerana nombor dia kita ambil 2.4662. Sambung lagi. Nombor tidak terhingga dan tidak berulang. Okey, jawapan yang kita dapat dia tak terhingga, lepas tu dia tidak berulang. Hitamlah. Okey, sekarang kita tekan kalkulator nombor 4, lepas tu shift yang tadi tu, hex tu 16 ABC 64. So kita akan dapat jawapan dia 1/32. Dia boleh selesaikan. Kalau boleh diselesaikan, maksud dia bukan cert. Kerana cert 4, 16 salin balik, nilai dia adalah 1/32. Okey? Okey, baik. Habis dah maksud cert dan bukan cert. Cert tu dia tak boleh diselesaikan dan dia dapat nilai perpuluhan. Nilai perpuluhan tu tidak berulang. Okey. Sekarang ni subtopik baru yang lain. Okey, cikgu padam dulu. Okey, nanti awak boleh ulanglah tengok kalau nak jawapan dia. Okey, ni kita berakhir dengan nombor 2. Kita berakhir dekat nombor 2 ni Okey, tukarkan perpuluhan berikut kepada pecahan. Dia ada 2 kes. Cikgu bagi tips, nanti awak salin Kes yang pertama, depan perpuluhan tu sifar. Ni kes nombor 1. Yang ni pun kes nombor 1 sebab depan perpuluhan tu sifar. Ingat kes dia Yang ni depan perpuluhan ada nombor dia 12. Ni kes 2. Ni depan perpuluhan, depan dia ada nilai. So kes 2.
So, kalau dia bagi nombor perpuluhan berulang, dia suruh tukar kepada pecahan, dia ada step dia. Bukan main tekan kalkulator je. Okey. Dia ada step dia. Boleh je nak tekan kalkulator kan. Lepas tu tekan shift ABC. Tapi ada yang boleh, ada yang tak boleh. Tapi pertama sekali awak kena ingat, dia kes 1 ke kes 2? Kes 1 depan dia kosong, kes 2 depan dia ada nombor. Okey, kalau kes depan dia kosong, macam mana? Okey, cikgu bagi ni kes 1. Okey, nanti awak salin Awak salin kes ni. Okey, ni tips dia salin dekat kertas tu. Okey, dekat kertas tu ada ruang kosong tak? Ada kan ruang kosong bawah tu. Bawah sekali tu ada ruang kosong. Pandai-pandailah cari ruang Okey, soalan 2A. Soalan 2A 0.67. Cikgu salin balik ni. Semua ada dalam modul. Cuma tips saya tak ada dalam modul salin Okey, kalau kes depan perpuluhan tu ada sifar, pertama, anggap nilai sebagai N. Follow step ni. Anggap nilai sebagai N. Nilai apa? Nilai yang dia bagi ni semua, anggapkan sebagai N. 67, 67, 67. Okey, dah habis dah step pertama. Step yang kedua, darabkan integer untuk alihkan perpuluhan. Okey. Ni anggap sebagai nilai N, sebagai N dan ni. Anggap dia sebagai persamaan 1. Okey. Yang kedua, darabkan integer untuk alihkan perpuluhan. Ni, perpuluhan ni kan duduk sini. Kita nak alihkan dia bagi duduk di sini. Sebelum dia berulang nombor dia kan 67, 67, 67. Okey, kita alihkan sampai titik tu duduk belakang 7. Okey, nombor sebelum dia berulang-ulang balik. So, darabkan dengan berapa? Kalau 2 kali gerak, so dia kena darabkan dengan 2 sifar, 100. Jadi, darabkan integer, depan pun darab, belakang pun kita darab. Bila darab, dia akan jadi 67 lah. 67.6767. Kita alihkan titik tu. Dan kita anggap dia sebagai persamaan kedua. Itu yang cikgu explain balik apa tips yang cikgu buat. Okey, step yang ketiga, dah ada 2 persamaan, kita tolakkan. Persamaan 2 tolak persamaan 1. Yang besar tolak yang kecil, 100 tolak 1 dapat 99N yang depan. Ni tolak atas, yang ni belakang tolak belakang. 67, 67, 67 tolak 0.67, 67, 67. Kita akan dapat nilai dia adalah 67. Okey, 67. Dah dapat tu, cari nilai N. So, N adalah 67 bagi 99. Inilah jawapannya. Dia nak daripada nombor yang tak terhingga ini tukar kepada dalam bentuk perpuluhan. Mengikut step yang cikgu guide. Kalau awak tekan balik 67 bagi 99, awak akan dapat balik 0.676767. Macam itulah cara dia. Okey. Tak berapa nak jelas. Okey, sekarang dekat modul tu. Ni tadi dah jawab. Kes 1. Kita jawab yang kes 1 lagi. Okey, kita jawab yang C dulu. C adalah 0.757575. Okey, menggunakan step yang sama. Okay, cikgu pergi slide lain. Ingat step tadi. Okey, ni soalan C dulu sebab kita pergi kepada adik-beradik dia lah. Okey, 1 dulu. Okey, 75 ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, 1 lagi. So, macam tadi, kita anggap nilai itu sebagai N. 75, 75, 75, 75. 4 1, 2, 3, 4. Dan kita alihkan dia. Ni persamaan pertama. Okey, sama macam tadi step dia. Alihkan dia, 2 kali gerak 2 kali gerak, so darabkan dengan 100. So ini dapat 75 point, alihkan titik dia 75, 75, 75. Ini persamaan yang kedua. Okey. So dah ada 2 persamaan, tolakkan dia, dia akan dapat 99N. 100 tolak 1 kan? 75, 75, 75 tolakkan dengan 0.75. So, kita akan dapat 75.
Mudah saja. Kes 1 ni mudah saja. 75. Oh, kuat pula Shopee-nya. 75 bahagi 99. Mari kita tekan kalkulator. Betul tak? Dapat balik 0.75. Gitu. Settle Okey, lagi 2 soalan. Mari kita lihat. Ni nak jawab kes 2 pula. Kes 2 jangan guna tips untuk kes 1. Cikgu bekalkan anda. Ni mana dia panjang sikit. Kes 2 ni panjang sikit. Okey, ini dah kes 2. Nanti cari ruang kosong, tuliskan step dia untuk kes 2. Okey, ni cikgu dah recordkan dah 20 minit berlalu. Okey, lagi 2 soalan. Cikgu salin dulu soalan B. 12 poin cikgu ambil daripada modul tadi 645. Ni adalah, kalau kita tengok, ni adalah nombor bukan set sebab dia tak terhingga tapi dia berulang-ulang. Bila dia berulang-ulang, dia adalah bukan set. Okey, ini sahajalah nak kenalkan set dan bukan set. Okey, mari kita lihat kes kalau depan perpuluhan dia bernilai. Bernilai tu maksudnya ada nilai lah, nilai dia 12. Okey, cikgu fahamkan step dia. Yang pertama, anggapkan nilai yang dia bagi tu sebagai A. Kalau tadi, kalau depan dia sifar, kita anggap terus sebagai N. Tetapi bila dia ada nombor dekat depan, kita anggap dia sebagai A dulu. 645. Anggap sebagai A Bila ada nombor dekat depan, kita anggap sebagai A. Okey. Dan A, okey, A maksud dia nilai depan perpuluhan, maksudnya nilai depan perpuluhan ni nilai nombor 12 tu tambahkan dengan N. Okey. Mula-mula anggap tu sebagai A. Lepas tu kita pecahkan balik. A tu salin balik, kita pecahkan yang sebelah kanan. Ambil nombor depan tu 12. Kalau nombor depan tu 10, kita buat 10 dekat sini. Okey. Sekarang ni 12. Tambahkan dengan N. Tu syarat dia ni. Tambahkan dengan N. Okey. Step yang ketiga. Kita ambil nilai N. Okey, kita ambil nilai N. Kita ambil nilai N saja. Kita berhenti sampai situ. Sekarang kita ambil nilai N. Kita ambil nilai N tu, bawa turun. Okey, A tu jangan bawa lagi. Stop sampai situ. Apa? 12 tambah apa? N tu kita ambil. Samakan dengan nilai selepas perpuluhan. Nilai selepas perpuluhan tadi, nilai selepas perpuluhan adalah 645. Oh, yang tu dia jadi sekejap dia jadi kosong. Lupa nak letak, dia kena ada kosong. Lepas perpuluhan, depan tu kita anggap kosong lah. Kosong point, baru ambil nombor selepas perpuluhan ni Nilai lepas perpuluhan maksud dia kosong point apa no. Okey. Yang depan tu jadi kosong sebab 12 tu kita tak tulis 12. Jangan tulis 645 je. Kena letak kosong dekat depan. Okey. 645. Okey. Lepas tu ulang macam kes 1. Ulang macam kes 1. Okey, cikgu tak ubahlah slide dia. Ulang balik. Yang kes 1 tadi kita anggap kan, yang ni dah persamaan 1. Yang kes 1 tadi dulu kan, kita anggap nilai yang dibagi sebagai N dan anggap sebagai persamaan 1. Lepas tu tadi ingat kes 1, ulang balik step yang kes 1 tu. Kes 2 dia apa? Darabkan dengan integer. Okey, kita gerakkan 1, 2, 3. Kena berhenti kat sini supaya dia tidak berulang balik. 645. So 3 kali gerak, maksudnya darab dengan 3 kali sifar 1000 lah. Kalau 2 kali 100. Dia jadi 645. Ni semua dah ulang balik kes 1 Lepas tu tadi cikgu kata ni adalah persamaan nombor 2. Ni kes 1 punya cerita kita guna. Dan tengok balik, reflect balik yang kes 1. Dah ada 2 persamaan, kita tolakkan dia. Kita akan dapat 99N. 1000 tolak dengan N, 1000 tolak 1, 99. 645 tolak tu kita akan dapat 645. Okey. Lagi
Dalam kes satu lagi, lepas tu dah cari N. N adalah 99 bagi 645. Ini bukannya jawapan akhir. Okey, kalau awak tekan, awak tak akan dapat jawapannya lain. 0.153 kalau bahagi. Tak sama dengan yang atas. Jadi, apa perlu kita buat? Okey, dah ulang macam kes satu tu. Tu sampai sinilah. Ni dah habis dah kes satu. Dan disambung lagi sebab ni kes yang depan dia ada nombor. Jadi kita ulang balik. Gantikan N kembali. Nak ganti kat mana? Barulah naik balik yang kita stop sekejap tadi. Yang A tambah 12N. Okey Ulang balik. Tadi kan kita stop sekejap. Kita ambil N saja kan? Okey, dah dapat N. Barulah kita ganti balik. Cikgu pergi kepada slide baru. A sama dengan 12 tambah N. 12 N tadi kita dapat berapa? Mana tak jawapan dia tadi? 645 bahagikan dengan 900 900. Tetapi cikgu lupa nak cakap 645 bagi 900 dia boleh kecilkan lagi kan? Kalau tekan kalkulator dapat 40. Betul kan? 645 bagi 900. 645 kecilkan 900. Kita dapat. Kejap kita try bahagi kejap. Kita akan dapat. Kita kecilkan dengan sifir 5. Sifir berapa tu? Sifir 3. Okey, kita kecilkan dengan sifir 3. 215 dengan 333. Kita bahagi dengan sifir 3. Betul ke? 900 bahagi 333. 645. Sekejap Tapi bila tekan kalkulator, cikgu dapat 12 tambah 43/60. Okey, kalau tekan kalkulator 12 sekejap So 43 bahagi dengan 60, kita dapat 43 bahagi 60. Cikgu pasti kat mana cikgu silap sekejap ambil masa sedikit. Cikgu buka buku teks. Salah ni, cikgu yang salah. Bukan 90. Sorry. Tadi 999 kan? Yang berikutnya kena buka juga slide yang berikutnya. Tadi kes 2. Apa ni? Cikgu buat tadi? Apa cikgu buat? Salah ni. Patutlah. Ngarut cikgu ni. N tadi 645. 1000. Ni daripada sini salah. Okey. 1000 tolak N adalah 999. Aduh. N adalah 645 bagi 99. Sorry salah. So ni boleh kecilkan. Dapat 645 bahagi 999. Dapat. Boleh kecilkan 645 bahagi. Betul kan? 645 bahagi 999. Baru boleh kecilkan. Kalau boleh kecilkan, kita kecilkan 215 bahagi 333. Harap maaf. Siaran tergendala. 333. Dia tak maulah pen ni. Okey. So, baru pergi yang tadi. Ingat tahu 215 bahagi 333. 215 bahagi 333, sikit je lagi. So, kita rapatkan je lah 12. Dia jadi 12, 215, 333. Inilah jawapannya. Daripada 12.645, dapatlah yang tu. Sebab ni 215 bahagi 333, kita dapat 12. Tambahkan dengan 0.645, 645. So, dapatlah balik. Kalau awak nak buat 12, ni darab. 12 darab 333. Lepas tu tambahkan dengan
Macam awak belajar sekolah rendah tu, lepas tu bahagikan dengan 333, pun awak akan dapat 12.645. Jadi inilah jawapannya. Okey? Maaf tadi ada kesalahan. Okey, cikgu pergi kepada soalan yang terakhir. Manakah soalannya? Okey, yang ni Okey, yang D pula. Okey, yang D pula yang D pula. Sebab dia depan titik ada nombor. Terjatuh pula. Okey, sudah setengah jam. Lambat sikit. Tadi ada gangguan. Okey, masih lagi kes 2. Cikgu salin balik. 3.67. Berapa banyak 67 lah. So, step yang pertama, ingat ni kes 2. Anggap nilai yang diberi tu sebagai A bukan N. N tu bila depan je sifar. Lepas tu kita pecahkan. Ambil depan tu kita buat 3. Yang belakang tu kita anggap N. Okey. Jadi kita berhenti sampai situ. Kemudian kita ambil N. N adalah sebab nak dapatkan N dia mestilah 3 tambah 0.676767 kan. Barulah dapat balik nilai atas. So dia mesti letak kosong kat depan. So N adalah 0.676767. Bukannya terus 67 macam tu. Salah. N tu kena letak kosong. Okey, sebab 3 tu kita dah keluarkan, kita letak sifar kat situ. So ulang balik kes 1. Kan kes 1 dia kata N tu dah boleh anggap persamaan pertama. Dan nak dapatkan persamaan 2 kena gerakkan. Dia gerak 2 kali. So dah harapkan dengan 100. 67. Ada 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Ini persamaan yang kedua. Dah ada 2 persamaan, kita tolakkan. 100 tolak N, 100 tolak 1 dapat 99N. Kalau 1000 jadi 999N. Ni dapat 67. So dapatlah N 67 bagi 9. Tengok boleh kecilkan tak? Okey, 67 per 9. Tak boleh kecilkan. Bila tak boleh kecilkan, okey, cukup sampai situ. Nak naikkan dah tak boleh naik. Okey, dah habis, dah dapat N. Ulang balik naik atas, turunkan jadi A tambah 3. A sama dengan 3 tambah N. Jadi tulis baliklah 3. Sebab dia ada nombor kat depan, so mesti ada something lah dekat depan. Jadi jawapan dia mesti ada. Kalau 3 point, mesti ada 3 kat depan. Bukan yang ini saja. Bila yang ni saja hanya dapat 0.676767. Sedangkan kita nak 3.67. So mesti ada 3 lah kat depan tu. So inilah jawapannya. Itulah topik yang kita belajar hari ni. Kita kenal cert dan bukan cert, dan macam mana nilai tidak terhingga kita tukar kepada pecahan. Ada 2, sama ada kes 1 lain caranya, kes 2 panjang sikit lain caranya. Itu saja. Terima kasih.